Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي man tasha'u ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ini kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang hadis 40. Kita masuk kepada hadis yang ke-6 pada malam ini insya-Allah. Baik, hadis yang ke-6 ini menyebutkan عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل مالك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Maksudnya daripada Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu adalah jelas nyata. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram juga adalah jelas nyata. Wa bainahuma mushtabihat, di antara kedua-duanya, di antara yang halal dan yang haram itu, itulah perkara yang menjadi kesamaran. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, tidak ramai ataupun ramai manusia yang tidak mengetahuinya, apakah ia halal ataupun ia haram. Faman ittaqa syubhat, maka sesiapa yang menghindarkan diri ataupun mengelakkan diri daripada kesamaran itu, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka sesungguhnya dia telah memelihara agamanya dan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan sesiapa yang terjebak dalam perkara-perkara syubhat, perkara kesamaran itu, waqa'a fil harami, maka terjebaklah dia dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima, sebagaimana penggembala yang menggembalakan ternakannya berdekatan dengan kawasan larangan. Yushiku an yaqa'a fihi, di mana hampirlah binatang ternakannya itu akan menceroboh, akan masuk ke kawasan larangan itu. Ala wa inna likulli malikin himan, ingatlah bahawasanya bagi setiap raja, bagi setiap yang berkuasa itu ada tempat larangannya, ada kawasan larangannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ingatlah bahawasanya
tempat ataupun kawasan larangan Allah itu ialah segala tempat ataupun perkara yang diharamkannya. Ala wa innal jasadi wa inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahawasanya di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila baiklah daging itu, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila rosaklah daging itu, maka rosaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Dan ingatlah bahawasanya dimaksudkan dengan daging tadi ialah hati atau jantung hati. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kata syarah kepada hadis ini, i'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi. Hai saudaraku, ketahuilah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada aku dan kepada kalian supaya taat kepadanya. Maka hendaklah diketahui anna hadzal haditha hadithun azimun. Hadis ini adalah hadis yang sangat besar, membawa faedah dan pengertian yang sangat besar. Wa huwa ahadul ahadis allati 'alaiha madarul Islam, di mana ia adalah salah satu daripada pelbagai banyak hadis yang merupakan tempat pastinya ajaran Islam itu. Qala jama'atun, sekumpulan ulama mengatakan, huwa sulusul Islam, kandungan ataupun pengajaran di dalam hadis ini memuatkan sepertiga daripada ajaran dalam agama Islam. Idh al-islamu yaduru alaihi, karena Islam itu berlegar di sekitar kandungan yang terdapat dalam hadis ini. Wa ala hadis, dan di dalam kandungan hadis yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, dan begitu juga dalam hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Maknanya intifati kandungan ataupun ajaran Islam ini tidak lari daripada tiga hadis ini. Hadis yang kita baru bacakan tadi, dan satu lagi innamal a'malu binniyat, sungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Dan satu lagi hadis yang menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia tinggalkan perkara yang tak ada manfaat, faedah baginya. Maka kandungan hadis ini walaupun secara umum dan ringkas, tetapi tak lari ajaran-ajaran Islam, amalan-amalan Islam yang kita praktikkan, suruhan yang kita amalkan, tegahan yang kita tinggalkan, kesemuanya kalau kita tengok-tengok termasuk dalam pengertian hadis ini. Termasuk dalam pengertian hadis ini. Oleh kerana itulah katanya hadis ini adalah hadis yang besar manfaat dan kandungan pengertiannya. Baik, sekarang kita tengok kepada maksud daripada matan hadis itu. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan innal halala bayyinun. Halal itu terang, maksudnya ialah zahiru, nyata, munkashifun, tersingkap dengan jelas, qad intafat an zatihi as-sifat al-muharrimah. Maknanya daripada yang halal itu memang tak ternafi ataupun tidak kedapatan daripada padanya sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang menunjukkan ia diharamkan. Sifat al-muharramah. Baik. Sifat al-muharramah, sifat-sifat yang mengharamkan benda yang haram itu. Baik. Jadi halal itu, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, definisi halal tu, wa inda imamina Asy-Syafi'i, di sisi Imam Syafi'i, halal itu ialah ma lam yarid dalilun bitahrimihi, yang tak ada dalil yang menyebutkan dia haram. Bongkar-bongkar, cari-cari, bukan kita lah yang bongkar, ni kerja ulama lah yang bongkar cari dalil-dalil ni.
Bila cari periksa dalam dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada hadis, tak dijumpai yang jelas mengatakan perkara itu haram. Tak ada dalil yang jelas mengatakan haram. Bila tak ada sesuatu itu yang ada nas mengatakan dia haram, maka menurut Imam Syafi'i itulah petanda ia halal. Itu kalau ikut Imam Syafi'i begitu. Mana kalau tak ada dalil yang mengatakan dia haram, dia halal. Itu maknanya fahuwa ma lam yamna' minhu syar'an, ma lam yumna' minhu syar'an, iaitulah benda yang tidak ada tegahan pada syarak. Syarak tak jumpa bukti atau tak jumpa dalil sama ada nas dari Al-Quran atau Sunnah yang menyebutkan bahawasanya ia dilarang. Baik. Sawa'un awarada bihillihi dalilun aw sakata anhu. Sama ada perkara itu disebutkan dengan jelas ada dalil yang mengatakan dia halal, atau tak ada langsung dalil, syarak diam, tak sebut pun dia halal ke haram ke, syarak tak sebut, maka menurut Imam Syafi'i itu petanda bahawasanya ia adalah halal. Itu berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Berbeza dengan Imam Abu Hanifah, sebaliknya pula Imam Abu Hanifah memahami yang sebaliknya, di mana menurut Imam Abu Hanifah ma warada dalilun bihillihi fahuwa akhas. Maknanya yang dikatakan halal itu setiap perkara yang memang ada dalil sebut kata halal, barulah dia halal. Itu ikut Imam Abu Hanifah. Kalau tak ada sebut, jadi haram. Kalau ada dalil sebut halal, barulah halal. Kalau tak ada dalil yang sebutkan kata dia halal, maka dia haram, sebab tak ada dalil menyebutkan kata dia halal. Imam Syafi'i pula, kalau tak ada dalil yang menyebutkan kata dia haram, maka dia halal. Di sebaliknya. Baik. Maka ini adalah cara ulama ataupun perbezaan ulama dalam berijtihad. Berdasarkan kepada pandangan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah itu, maka kata pengarang, dia kata, "Lau ra'ayna nabatan wa lam na'lam amudirrun huwa am la." Kalau kita tengok satu jenis tumbuh-tumbuhan, sejenis tumbuhan, kemudian kita pun tak tahu apakah tumbuhan itu dia memudaratkan ataupun tidak, au hayawanan lam ta'rifhu al-arab, ataupun kita tengok seekor binatang yang orang Arab tak kenal, dan maksudnya ni tidak ada dalil lah yang menyebutkan apakah dia haram atau halal ni. Fal ashbah, maka dalam hal ini kama qalahu al-Imam Ar-Rafi'i wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan selainnya daripada ulama mazhab Syafi'i, al-hillu, iaitulah halal. Maknanya kalau sejenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, apapun, kemudian tak terbukti kemudaratannya, ataupun binatang yang tak ada nas yang menyebutkan tentang pengharamannya, maka menurut Imam Asy-Syafi'i, maka ia dihukum sebagai halal. Tetapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah pula, kalau tak terbukti, tak ada petunjuk yang mengatakan halal, tak ada dalil yang mengatakan halal, sama ada pada tumbuh-tumbuhan itu atau binatang itu, maka dihukum sebagai haram. Dia kena ada dalil yang jelas yang membenarkan. Itu berbeza antara Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Habis itu nanti kita tengok perincian yang lain, contoh-contoh kita bacakan syarah hadis. Kita tengok kepada maksud butiran perkataan dalam hadis dulu.
Qauluhu innal haram, apa maksud perkataan haram itu? Ai huwa ma mana'a min ta'atihi dalilun ala mazhabil Imam Syafi'i. Manakala yang haram itu pula definisi dia menurut dalam mazhab Imam Syafi'i, perkara yang ditegah untuk digunakan, untuk dipakai ataupun dimakan ataupun dimanfaatkan, perkara yang ditegah untuk digunakan sama ada dalam bentuk memakainya ataupun dalam bentuk memakannya ataupun apa-apa bentuk pemanfaatan, benda itu ada tegahannya dari sudut syarak, ada larangannya. Bila ada larangannya, barulah dia dikatakan benda itu haram. Itu maksudkan haram dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Selagi mana malam yarid dalilun bihallihi ala, manakala dalam mazhab Abu Hanifah pula, Imam Abu Hanifah pula, selagi mana tak ada petunjuk mengatakan dia halal, maka dia tetap haram. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Maka sabda Nabi lagi bayyinun. Apa maksud bayyinun? Bayyinun nyata dan jelas. Maksudnya ai ya'rifuhu kullu ahadin. Makna nyata dan jelas itu boleh katakan majoriti orang, sama ada orang awam atau orang khusus ke, orang awam ke, tahu belaka. Contoh yang bayyinun macam mana? Haramnya berzina, haramnya minum arak, haramnya berjudi, haramnya membunuh, haram lagi terkufur syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas diketahui, semua diketahui, umum rata-rata, sama ada orang awam ke orang khusus, rata-ratanya mengetahui. Itu maksud bayyinun, jelas di kalangan kesemua orang, setiap orang. Manakala yang di tengah-tengahnya, contohnya dia kata wa ma muni'a minhu syar'an ittifaqan, dan bahwa ma muni'a minhu syar'an, iaitulah perkara yang haram itu yang dilarang pada syarak, ittifaqan secara kesepakatan ulama menerimanya bahasanya dilarang, imma li sifatin fi zatihi zahirah, sama ada benda yang haram itu dilarang disebabkan oleh sesuatu sifat yang ada pada perkara yang dilarang itu, jelas dan nyata. Sebab satu sifat yang ada pada perkara yang dilarang itu jelas dan nyata, kasummi wal banj, seperti benda-benda yang beracun, memudaratkan, dan banj ini jenis tumbuhan yang memabukkan, jenis tumbuhan macam popi, afyun, tumbuh-tumbuhan yang orang buat perkara untuk memabukkan, wa ghairihima, dan selainnya. Itu benda yang zahir, dia memudaratkan, dia beracun, merosakkan tubuh dan sebagainya. Ataupun ghairu zahirah, ataupun dia dilarang oleh syarak, tetapi sifat pada benda yang dilarang tu taklah nampak jelas apa sebab dia dilarang itu, seperti sebahagian haiwan-haiwan yang diharamkan. Sebahagian haiwan-haiwan yang diharamkan, kalau kita pokok-pokok yang beracun, binatang yang beracun, kita boleh faham sebab dia akan membahayakan tubuh kita. Pokok yang beracun kita faham. Tapi kalau sebahagian binatang yang diharamkan, ada nas. Contohnya Nabi SAW ada hadis menyebutkan Rasulullah SAW naha an kulli zinabin minas siba'. Nabi SAW melarang setiap binatang liar atau binatang buas yang menerkam atau memburu dengan taringnya, dengan taring. Jadi di sini dia kata kalau macam pokok yang binatang yang beracun, zahir kita semua boleh faham, zahir boleh faham. Kalau pokok yang beracun, kita semua boleh faham sebab dia akan memudaratkan kita. Tapi ada satu lagi, kita tak dapat faham, kita tak boleh faham dari sudut zahirnya, tetapi nas ada melarangnya, kita terima saja. Nabi kata jangan, Nabi melarang kita daripada memakan binatang-binatang yang dia berburu dengan taringnya, Jadi
pada zahirnya kalau kita makan binatang tu zahir dia tak mudarat. Banyak je orang makan orang makan binatang yang bertaring apa semua tu kan, adakah dia beracun? Tak, dia tak beracun. Tetapi bukan disebabkan pada zahir batang tubuh binatang itu sendiri, tetapi pengharamannya berbalik kepada pengharaman daripada nas daripada Nabi SAW, walaupun kita tidak mengetahui apa hikmah dan apa sebabnya. Sebab ada jelas ada Nabi sebutkan begitu. Wa imma li khalalin fi tahrimihi, dan ada jenis yang haram pula. Jadi kita sebut yang pertama, kita semua tahu bahawasanya dia tu memudaratkan, seperti mana yang beracun. Okey, kita faham. Yang kedua, tak jelas dia memudaratkan, tapi ada larangan Nabi larang, maka jelas disebabkan ada larangan, walaupun dia tak memudaratkan, maka tak boleh, haram. Ataupun disebabkan dia menjadi cedera, asalnya dia halal tetapi dia menjadi cedera, menjadi haram kerana faktor lain. Contohnya seperti barangan ataupun harta benda yang dirampas ataupun dicuri. Barang curi, barang rampasan, barang curi, ataupun barang riba ataupun harta riba, kan? Asal harta itu halal, ada halal elok, tapi bila kita berinteraksikan dia dengan cara interaksi riba, maka dia jadi haram. Itu disebabkan asalnya halal, kemudian dia jadi cedera dan cacat disebabkan perkara yang mendatang. Maka itu faktor-faktor sesuatu itu menjadi haram. Satu, pada sifat zatnya sendiri. Yang keduanya, kerana pada sifat zat tidak ketara, tetapi kerana ada nas menyebutkan. Satunya pada asalnya dia memang halal pun, tetapi penggunaannya yang salah menjadikan dia haram. Menjadikan dia haram. Baik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi, wabainahuma mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Antara kedua-duanya perkara yang kesamaran. Antara yang jelas itu ada yang tak jelas pula. Tak jelas ni maknanya apa? Tak jelas ni tak jelas kepada orang kebanyakan. Tak jelas kepada orang kebanyakan. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidaklah diketahui benda itu haram ke halal ke, ramai manusia tak mengetahuinya. Bukan makna semua manusia tak mengetahuinya, tapi ramai manusia tak mengetahuinya. La ya'lamuhunna katsirun minas, yakni ai li khafa'i hukmihinna, kerana tersembunyi hukumnya, dalilnya mungkin tak jelas, ataupun kesukaran untuk orang awam mengetahui dalilnya. Tetapi wa ya'lamuhunnal ulama, tetapi ulama dapat mengetahuinya. Sama ada binasin, ulama mengetahuinya itu disebabkan oleh ada nas yang jelas, atau biqiyasin, ataupun nas tak jelas tetapi ulama menggunakan keupayaan intelektual mereka itu untuk berijtihad, lalu mereka mengqiyaskan sesuatu itu untuk mendapatkan hukumnya. Au istishabin, ataupun berpandukan kepada hukum asal. Istishab ini salah satu daripada kaedah fiqh, kaedah dalam fiqh, iaitulah bentuk-bentuk mekanisme pendalilan yang dilakukan oleh para ulama mujtahidin. Au nahwu zalika, atau mazmumanya. Baik, jadi di sini nak beritahu bahasanya ada hukum hakam itu, ada perkara-perkara yang duduk di tengah-tengah, halal dan haram. Satu, dikongsikan bersama, orang awam dan orang khusus semua tahu belaka benda itu haram dan halal, jelas. Ada yang duduk di tengah-tengah, sama-sama, ramai yang tak tahu. Yang tahu sedikit. Siapakah yang sedikit itu? Iaitulah ulama. Maka ulama yang mengetahui, mereka mengetahui dengan sebab apa? Dengan sebab merujuk kepada nas. Sama ada nas dari Al-Quran ataupun hadis menyebutkannya, mereka dapat menemuinya dan kita tak berupaya untuk menemuinya. Satu. Ataupun nas tidak menyebutkan dengan secara jelas dan nyata, tetapi mereka dapat memahami maksud yang tersurat ataupun tersirat daripada nas itu, lalu mereka ijtihadkan dalam bentuk
qiyas dan menggunakan kaedah-kaedah fiqh yang lain seperti istishab dan sebagainya. Baik, maka saya nak menunjukkan beberapa contoh. Dia menunjukkan beberapa contoh perkara yang berkaitan dengan pengharaman ini. Kita ambil contoh tentang hal makanan. Kita ambil contoh tentang hal makanan, apakah yang diharamkan dan dihalalkan kepada kita tentang makanan. Baik, maka ini contoh bahawasanya hanya diketahui oleh para ulama, orang awam yang macam kita ni terpaksa berpandukan kepada apa yang ulama kaji dan ulama istimadkan, barulah kita dapat tahu. Semata-mata kita, kemampuan kita tak berupaya untuk tahu. Maka para ulama menyebutkan asbabu tahrim ba'd al-at'imah, sebab-sebab diharamkan sebahagian daripada makanan-makanan. Jadi kita kata makanan ni sumber asal makanan itu. Maka sumber asal makanan kita ini biasanya tak lari daripada sama ada hidupan, iaitu binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Itu sumber, kan? Itu sumber. Maka sebab-sebab yang menjadikan sesuatu makanan itu menjadi haram, satu, yang pertamanya ad-dararul lahiq bil badani awil aqli. Ini yang ulama gariskan. Yang pertamanya, makanan itu dia ada mudarat, dia ada bahayanya. Bahayanya itu akan menimpa kepada tubuh badan ataupun kepada akal. Maka itu salah satu punca dia menjadi haram. Satu punca dia menjadi haram. Kalaupun dia tidak disebutkan dalam nas secara jelas, maka secara yang tersirat telah pun dipahami. Contohnya, kan, atau ada makanan-makanan yang beracun sebagai contohnya. Tak ada pun dalam Al-Quran menyebutkan makanan itu secara spesifik, tetapi Al-Quran menyebutkan secara umum dan kita fahami. Seperti firman Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 92, wala taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri. Mana jangan kamu letakkan diri kamu, sebabkan diri kamu kehilangan nyawa kamu sendiri. Kemudian begitu juga hadis, ada hadis menyebutkan man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Sesiapa yang dia meneguk racun, faqatala nafsahu, dengan sebab itu dia membunuh dirinya, maka racun itu akan berada di tangannya, dia akan meneguknya di dalam neraka jahanam ini, kekal dia di dalamnya selama-lamanya. Maksud kekal selama-lamanya ada huraian lah, maknanya tempoh masa yang lama. Kalau kita dia masih lagi seorang mukmin, dia masih lagi ahli tauhid, akan sampai satu masa dia keluar juga. Tapi nak begitu kita lama, sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan dengan perkataan khalidan mukhalladan fihi, maknanya orang yang membunuh dirinya dengan secara langsung mengambil racun, maka dengan sebab itu dia mati, maka dalam neraka jahanam nanti dia akan di tangannya ada racun itu, dan dia akan sentiasa meneguknya dan memudaratkannya, sentiasa kekal dia, yakni dalam tempoh yang sangat lama dalam neraka jahanam. Itu bagi orang yang membunuh diri. Maka diambil juga kefahaman oleh ulama bahwasanya ini memberikan kefahaman kepada kita, setiap yang memudaratkan, yang secara langsung dan diyakini bila kita ambil benda tu dia akan memudaratkan kita, maka ia adalah haram. Kerana dan bukan kesemua yang beracun itu, bukan kesemua yang beracun atau memabukkan atau melesukan tubuh itu dia akan memudaratkan kalau betul cara penggunaannya, sebagaimana contoh sesetengah ubat-ubatan yang menggunakan dadah-dadah. Maka kalau penggunaannya dalam bentuk perubatan yang dia tidak memudaratkan, bahkan dia berfungsi pula untuk membunuh penyakit, maka dalam keadaan itu maka dia dibenarkan. Ini sebab itulah bila kita sebut dadah itu,
dia sebut penyalahgunaan, penyalahgunaan dadah. Sebab dadah itu ada juga dijadikan untuk tujuan perubatan. Tetapi bila disalahgunakan, dia akan jadi mudarat dan membahayakan. Maka kalaulah secara langsung kita menggunakan apa pun yang kita tahu dia pasti akan membahayakan kita, maka itu satu petunjuk dan bukti bahawasanya dia adalah diharamkan. Satu, maknanya sebab pengharaman penggunaan sama ada makanan dan ataupun sebagainya itu satu mudarat yang memang akan menimpa tubuh badan dan akal fikiran kita. Yang kedua, al-iskar atau takhdir. Yang kedua, kalau disebabkan oleh penggunaannya akan menyebabkan kita hilang akal, mabuk, hilang ingat, hilang akal, maka ini juga haram. Seperti contohnya arak dan segala jenis perkara-perkara yang memabukkan. Cumanya dalam soal arak ini, kalau dah terbukti bahawasanya dia itu adalah arak, maka Nabi SAW memberikan panduan kepada kita, ma askara kasiruhu faqaliluhu haram, atau kama qala Rasulullah SAW. Kalaulah dia itu bila kita minum banyak dia akan memabukkan, maka sedikit pun jadi haram. Sebab itu arak itu dia dua, satu faktor dia iskar, memabukkan, dan satu lagi dia adalah najis. Oleh kerana itu, kalau arak, kalau dia kena sedikit pada tubuh kita, berarti tubuh kita terkena najis, tak sah kita nak bawa solat. Begitu juga kena pada pakaian kita. Itu arak. Seterusnya, apa lagi sebab haramnya penggunaan sesuatu makanan ataupun minuman ataupun apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu? Diharamkan disebabkan ia an-najasah, disebabkan dia najis. Najis diharamkan. Fayahrumun najisu wal mutanajjisu. Oleh kerana itu, najis itu sendiri haram, dan perkara ataupun benda yang kena najis pun haram juga. Selagi mana kita najis itu sendiri dia tak boleh nak dibersihkan. Mutanajjis, benda yang kena najis. Benda yang kena najis itu pun haram kita manfaatkan kecuali setelah mana dibersihkan. Setelah dibersihkan. Jadi najis pula ada kategori-kategori yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Contoh yang dimaafkan, kalau kita mengaji bab fiqh, bab ibadat ni, maka di antara contoh yang dimaafkan, ada yang dimaafkan pada tubuh badan dan pakaian, tetapi tidak dimaafkan pada air. Ada contoh. Contohnya seperti darah yang sedikit. Darah yang sedikit, darah kita kalau sedikit dimaafkan, darah itu tetap najis tetapi dimaafkan, masih kita boleh bawa solat kalau pada pakaian kita, kalau darah kita sendiri dan ianya dalam kuantiti yang sedikit. Kalau kena pada pakaian kita atau pada tubuh kita dan darah kita sendiri, kalau sedikit dimaafkan, masih lagi sah solat kita itu. Tetapi kalau dia termasuk ke dalam air, dia tetap tak dimaafkan kalau air itu sedikit, tak cukup 2 qolah. Kan? Masuk darah sikit ke dalam air, dia tak dimaafkan pada air. Pada tubuh dimaafkan. Contoh dalam satu peperangan Zatir Riqaq, dalam satu peperangan Zatir Riqaq, bila Nabi SAW balik daripada peperangan itu dan dalam keadaan keletihan, maka Nabi SAW menugaskan 2 orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berkawal, sementara yang lain berehat. Nabi SAW berehat bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ada 2 orang yang berkawal. Salah seorang ni itulah Ammar bin Yasir. Seorang lagi saya lupa namanya, Ammar bin Yasir. Kita pernah dengar hadis ini masyhur kan? Hadis ini masyhur. Bila 2 orang berkawal tu, seorang kata kepada sahabatnya, daripada kita berjaga bersengkang mata 2 orang, ini bahasa saya lah maksud, daripada kita berjaga 2 orang ni, baiklah kita berehat seorang, jadi seorang sudahlah berjaga. Jadi maka 2 orang ni, seorang kawan ni berehat ataupun tidur, yang seorang lagi ni dia seorang dia berjaga.
berkawal. Dalam keadaan dia berkawal jaga itu, dia mengambil manfaat daripada berjaga saja, baik dia solat. Maka bila dia tengah solat, tiba-tiba daripada kejauhan dan kegelapan malam itu ada pihak musuh yang datang, ada seorang lelaki daripada musuh yang datang. Daripada jauh dia panah sahabat Nabi ni. Tengah semayang. So bila tengah semayang dia panah, maka sahabat tadi dia terus meneruskan solat dia. Maknanya panahan itu terkena di tempat yang tidak membunuh. Di mana tak tahulah, tapi terkena di tempat yang tidak membunuh. Maknanya begitu sekali dia punya ketinggian khusyuk dan penghayatan dia kepada solat dia terus solat. Kemudian yang memanah itu Hasan dalam kegelapan malam, barangkali tak kena kot, panah lagi, dia terus lagi solat, kena. Kemudian panah lagi kali ketiga, dia pun rasa takut-takut lagi berlaku yang di luar dugaan, maka dia pun cepat-cepat habiskan solat dia, lalu kejutkan kawan dia. Baik, kita beri laluan azan dulu. Baik, sambung cerita sahabat tadi. Nama dia saya cek tadi, nama dia Abbad bin Bishr al-Ansari, namanya Abbad. Jadi dia ni yang kena panah ni, dia tengah sembahyang, bila dipanah lebih 2-3 kali, lepas tu dia pun cepat-cepat berhenti, kejutkan sahabatnya, takut bukan cepat berhenti terus, dia cepat-cepat menyelesaikan solatnya, bukan dia berhenti solat, dia cepat-cepat menyelesaikan solatnya. Jadi barulah dia kejutkan sahabatnya, kerana dah lebih, kalau dia 3 kali lebih takut kena ke tempat yang membunuh kan, barangkali kan. Jadi di situ ulama mengistimatkan bahawasanya kalau kata darah yang banyak sekalipun, kalau pada diri kita bukan dengan sebab perbuatan kita sendiri, maka dia dimaafkan. Kalau kena panah takkan darah kalau titik 2, kalau kena panah kan, kena panah bukan sekali kan. Jadi
Maknanya dimaafkan pada darah yang sendiri punya, bukan dengan perbuatan kita sengaja, bukan sengaja buatan kita. Kalau darah kita darah yang sedikit, kalau dengan perbuatan kita pun, tapi kalau sedikit pun masih dimaafkan. Jadi sedikit ni khilaf pada kalangan ulama. Ada yang dikatakan sebesar duit shilling, ada mengatakan shilling itu sebut dirham lah, dan paling kecil adalah mengatakan sebesar kuku jari kelingking kita. Itu. Tapi maknanya kalau setakat setitik dua itu memang sedikit lah, sebab di antara yang mengatakan darah itu dikira sebagai sedikit disebutkan antaranya itulah sebesar kuku jari kelingking kita. Khilaf. Bahkan ada yang mengatakan sebesar duit dirham pun, mana duit shilling pun itu dikira sedikit. Jadi kita ambil yang berhati-hatilah. Yang cermatnya katakan jari kuku jari kelingking kita. Kuku jari kelingking kita ni kalau setitik dua itu lebih kecil lagi. Maknanya kalau setitik dua itu termasuk daripada jenis darah yang dimaafkan. Baik, dia dimaafkan, tapi dimaafkan pada pakaian kita yang kita pakai, pada tubuh kita, tapi dia tak dimaafkan kalau jatuh dalam air. Ada najis pula yang dia dimaafkan, tapi dimaafkan dalam air tetapi tidak dimaafkan pada pakaian. Contohnya seperti mana kalau kita binatang yang darahnya tidak mengalir, sebagai contoh cicak mati, belum lagi berbusuk bangkainya, baru jatuh dalam air. Dia binatang tidak mengalir darahnya, masuk dalam air yang sedikit, tak cukup 2 kolah, dia dimaafkan air itu, tidak menajisinya, dimaafkan. Selagi mana cicak itu belum berbau lah, maknanya baru mati, kita buang dia. Sebab berdasarkan kepada hadis Nabi SAW menceritakan, apabila lalat jatuh ke dalam bekas minuman salah seorang dari kamu, hendaklah kamu mencelupnya dan kemudian kamu buang dan kamu boleh minum minuman itu kalau mau. Maknanya difahami di situ, kalau lalat jatuh dalam minuman itu, maknanya bila celup bangkai lalat tu, lalat bangkai. So, tetapi minuman itu, air itu Nabi kata masih lagi boleh diminum. Berarti dia dimaafkan pada air, tetapi dia tidak dimaafkan pada pakaian dan tubuh badan. Itu contoh najis yang dimaafkan. Jadi bukan kita nak bicarakan tentang fiqh, kita masuk pembicaraan kita tentang hadis ini. Saya nak sebutkan sedikit sebahagian daripada contoh-contohnya. Mengapakah perkara itu menjadi haram kepada kita? Iaitulah disebabkan oleh kenajisan. Seterusnya saya nak tutup di sini. Di antara sebab-sebab diharamkan juga kepada kita, dia bukan najis. Dia suci, tetapi istiqdar, jijik oleh tiba' as-salimah, oleh tabiat yang sejahtera pada seorang tu, memang jijiklah kalau kita buat benda tu buat makan. Apa contohnya? Maka diberi contoh oleh ulama Asy-Syafi'iyah. Contohnya seperti air liur. Air liur kita boleh telan, tapi kalau kita kumpulkan ludah balik, kita kumpul buat makanan, hak tu kan jijik. Maka di situ ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan walaupun dia suci, tapi dia haram sebab dia jijik. Hingus kan, tertelan hingus sehingga tak keluar, buang hingus di luar, lepas itu buat kumpul-kumpul buat makan. Ini walaupun dia hingus itu benda suci, tetapi dia jadi haram sebab istiqzar. Peluh, air mani itu suci, kecuali air mani anjing dan babi. Yang lain semua suci. Sebab itu kita boleh makan telur penyu. Mengapa kita boleh makan telur penyu? Penyunya kita tak boleh makan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nanti kita akan sambung pada pertemuan seterusnya lagi tentang binatang-binatang ada dalam akal. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh makan penyu, dalam mazhab lain boleh makan. Bahkan dalam mazhab lain buaya pun boleh makan. Itu panjanglah bahasan tu. Tapi dalam mazhab kita binatang dua alam tu tak boleh makan. Tetapi telur penyu boleh makan. Pasal telur penyu boleh makan? Sebabnya telur penyu itu dia daripada air mani, proses air mani. So mani itu suci, dia terbentuk daripada mani penyu itu. Kerana itu kita boleh makan telurnya. Dan kita tak boleh makan daging penyu. Dalam mazhab Syafi'i, binatang yang hidup di dua alam tak boleh tak boleh dimakan. Tapi dalam mazhab lain boleh. Dalam mazhab lain boleh. Dalam mazhab Maliki ke buaya pun boleh makan. Sebab itu kadang-kadang yang kita cuba terkejut tengok setengah ada orang hantar video orang Arab makan buaya lah sebagai contohnya. Dia bukan mazhab kita kan. Tapi itu ada perbahasan bahasa ulama lah. Baik tuan-tuan,
saya tak lanjutkan, nanti kita akan sambung lagi faktor-faktor pengharaman sesuatu. Kita berhenti kepada istiqzar. Banyak lagi faktor-faktor diharamkan. Itulah kita berhenti dipandang jijik. Kerana dia dipandang jijik, maka dia juga jadi haram. Air liur tak boleh kita kumpul-kumpulkan, kita makan balik. Buat minuman tak boleh, haram. Bingus, walaupun dia suci, dia bukan najis, tapi bila kita buang, kemudian kita kumpul-kumpulkan buat makanan pula, haram. Sebab istiqzar, ya. Jadi saya rasa sampai setakat itu dulu. Panjang lagi bincang kita tentang hadis ini. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. InsyaAllah sampai kita bertemu lagi, dan kita akan sambung lagi perbincangan tentang yang haram itu jelas dan yang halal itu jelas, dan di tengah-tengah itu perkara yang syubhah. Sampai kita bertemu lagi. Mohon ampun dan maaf. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.